Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilm. وحسن أخلاقنا بحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوحات هذه بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه ومظهر نوره سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana banyak sekali nikmat-nikmat Allah kepada kita. Dalam usia yang telah Allah Ta'ala beri kepada kita, ada yang diberi sampai 70, 80, 90, dan Queen Elizabeth 96 baru mati. Selepas daripada kematian beliau ni, kalau ada yang mengikuti berita-berita terkini tentang beliau, iaitu artikel di mana menjelaskan bahawasanya Queen Elizabeth atau Ratu Elizabeth adalah keturunan Rasulullah SAW. Ada siapa-siapa dengar ataupun siapa-siapa baca artikel? Artikel itu sebenarnya dah disiarkan pada tahun 1980-an. Jadi kemudian terusnya apabila artikel itu keluar pertama kalinya, dia dapat komen ataupun dia dapat kritikan daripada sarjana-sarjana Islam yang khusus dalam bidang nasab ataupun kita kata sejarah tentang keturunan. Kemudian tu tak ada cerita lagi. Sampailah Ratu Elizabeth meninggal baru-baru ni kan. Siapa yang ikuti
macam mana upacara kematian itu. Saya tengok juga dalam YouTube macam mana kebesaran Ratu Elizabeth ni kan. Kerana bagi orang-orang England ataupun kita kata orang British, setiap yang menjadi ketua negara adalah juga menjadi ketua agama mereka, iaitu gereja besar di England di bawah Ratu Elizabeth. Jadi kalau compare dengan apa yang berlaku di Rome ataupun gereja Vatikan, kedudukan ataupun pangkat yang disandang oleh Queen Elizabeth yang kedua ni sama dengan Paus. Sebab itu tinggilah dia punya pangkat dalam keagamaan. Jadi artikel tu baru-baru ni keluar lagi, mereka mewar-warkan bahawa sejarah Ratu Elizabeth adalah keturunan daripada Rasulullah. Saya dah pernah jawab soalan itu yang pernah ditanyakan saya sebelum kematian beliau ni lah. Tapi benda tu datang lagi tanya. Jadi kita share sama-sama mana yang benar, kerana ada yang mengatakan betul dapat diterima berita tersebut. Dan saya pun baru dapat mesej daripada Turki. Kerana ada ahli kita iaitu yang sama-sama jadi ahli wadah muzakara WhatsApp kita, ada yang tinggal di Turki. Jadi dia hantar satu video. Video ini menunjukkan satu orang yang daripada Yaman. Dia ditangkap oleh pemerintah Saudi atas kesalahan dia bawa satu banner. Banner yang ditulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Jadi apa yang diceritakan dalam banner itu, dia kata saya buatkan umrah ni untuk Queen Elizabeth ataupun Ratu Elizabeth. Mudah-mudahan beliau ni amalan dia diterima, something like that lah. Masalah tulisan tu kecil, saya tak besarkan, saya dapat je, kemudian tu saya baca dia punya teks yang di bawah tu. Jadi ada sebahagian pihak barangkali percaya bahawasanya Ratu Elizabeth ni adalah keturunan daripada Rasulullah. Walaupun secara zahir dia itu sudah terkenal bukan beragama Islam kan. Kerana kalau dia beragama Islam, tak mungkin dia akan dilantik menjadi ketua agama Kristian ataupun agama Nasrani untuk gereja besar England. Tak mungkin perkara itu berlaku. Jadi untuk kita jawab ataupun untuk kita share sama-sama tentang benar atau tidaknya Queen Elizabeth ini adalah merupakan susur galur ataupun darah yang ada di dalam tubuh beliau adalah darah junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi kita refer balik tentang siapa yang bertanggungjawab yang keluarkan ini. Kerana saya tak tahu yang dalam kita punya buku soal jawab tu ada keluar soalan ini. Saya rasa tidak. Soalan ini tak melalui WhatsApp tapi melalui media lain, melalui telefon dia, tapi saya jawab tu melalui WhatsApp. Cuma WhatsApp tu tak ada dalam grup kita kerana yang tanya tu bukan daripada grup kita. Jadi apa yang saya jawab kepada beliau, yang memulakan ataupun yang keluarkan artikel ni adalah grup Spectrum. Dia mengatakan bahawasanya keluarga kerajaan Inggeris merupakan keturunan langsung daripada Rasulullah SAW melalui raja-raja Arab yang pernah menguasai Spanyol. Memang kita tak nafikan bahawasanya raja-raja Arab, iaitu daripada Bani Umayyah, seawal daripada Bani Umayyah, kerana ketikanya Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Ada satu daripada keturunan Bani Umayyah ini, dia lari sampai dibuka kerajaan di Spanyol. Walau sebelum itu pun memang sudah ada kerajaan Islam di Spanyol, tapi tak seluas apabila dia itu didatangi oleh satu orang yang melantik dirinya sebagai khalifah di Spain. Kemudian itu daripada situlah terjadinya perkahwinan. Dan daripada perkahwinan ini lahirlah raja-raja Eropah yang kita kata Raja Portugal yang namanya Castella, kalau tak silap saya, sampailah kepada Raja Edward yang ke-4
Ini berlaku pada abad yang ke-15. Kemudian disebutkan bahawasanya kekhalifahan Bani Umayyah, iaitu khalifah Arab yang didirikan setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka memerintah satu kawasan yang agak luas, iaitu lebih kurang 15 juta kilometer persegi dari pergunungan Kaukasus ataupun Rusia sampai ke semenanjung Iberia. Iberia ini adalah nama yang diberikan kepada nama Spanyol, iaitu dalam bahasa ataupun dalam yang dikenal oleh orang-orang Arab, Iberia adalah Spanyol yang sebenarnya. Kemudian itu daripada situ khilafah Bani Umayyah jatuh setelah revolusi Abbasiyah yang sudah tadi kita jelaskan. Jadi daripada dinasti Abbasiyah dibentuk satu lagi kerajaan yang namanya Abul Qasim Muhammad bin Muhammad. Jadi Bani Abbas inilah yang diklaimkan ataupun yang didakwa oleh sebahagian sejarawan sebagai keturunan langsung dari Rasulullah melalui Sayyidatina Fatimah. Jadi dari Al-Qasim inilah para sejarawan barat percaya Ratu Elizabeth memiliki darah daripada Rasulullah SAW. Al-Qasim menguasai Sevilla. Sevilla adalah satu tempat di Spain. Saya dah sampai tempat ni kerana pernah melawat Spain, nak cari bekas-bekas ataupun nak tengok bekas pemerintahan Islam di sana yang kita kenal sebagai Andalusia. Jadi Sevilla ni sekarang dah moden, cuma ada bekas-bekas sejarah umum di mana tempat pendaratan awal daripada kedatangan orang-orang Arab daripada semenanjung. Mereka tu mendarat di sebuah sungai. Nah, sungai itu masih ada sekarang. Lebih kurang macam kalau kita tengok pandangannya itu macam Melaka. Melaka kita tengok di tepi pantai ataupun tepi sungai dia itu kan sungai dia tak berapa. Jadi yang tempat yang didarat ataupun tempat yang orang-orang Islam mendarat itu sebuah sungai kecil. Sekarang masih ada lagi sungai itu. Tak ditimbus ataupun tak dijadikan kanal ataupun apa sebagainya. Jadi daripada situ cerita tentang pendaratan orang-orang Islam ke Sevilla. Daripada Sevilla inilah Al-Qasim telah membuat penguasaan dia atau penjajahan dia di Sevilla hingga diwafat pada tahun 1042 Masehi. Kemudian tu cucunya yang disebut ataupun yang dikenal sebagai Muqtamid menguasai Cordoba. Ini Cordoba pun salah satu daripada kota besar yang kita boleh nampak bekas-bekas sejarah Islam di situ. Sangat cantik lah. Siapa yang ada kesempatan ziarah kerana masih disimpan satu gereja besar yang sekarang kita lihat gereja, tapi dulu adalah merupakan masjid. Ada nampak tulisan-tulisan kalimah la ilaha illallah di tiang-tiang gereja tersebut yang tak dihilangkan, untuk menunjukkan bahawa itu adalah sebahagian daripada bekas sejarah. Sangat unik lah. Kemudian tu apa yang berlaku daripada sebab pemerintahan di Cordoba sampai kepada tahun 1071 sekaligus dia menjadi pemimpin terakhir Abbasiyah, iaitu Muqtamid ini. Kemudian tu pada tahun 1091 Abbasiyah jatuh, tumbang penguasaannya di Spanyol digantikan oleh dinasti Murabitun. Dan Murabitun ini kemudian itu mengambil puteri ataupun anak kepada Al-Qasim. Sebenarnya dia bukan anak kepada Al-Qasim lah, dia anak kepada Muqtamid. Jadi artinya dia adalah cucu kepada Al-Qasim yang bernama Zaidah. Ada yang mengatakan dia adalah anak Al-Qasim. Kemudian tu dia melarikan diri kerana tak mahu dijajah oleh orang-orang Arab itu. Dia lari ke mana? Dia lari ke seorang raja yang namanya Raja Alfonso yang ke-6, iaitu Raja Leon di Castella dan Garcia. Ia kemudian masuk agama Katolik. Ini digambarkan dalam cerita sejarah ini yang mana yang menjadi konflik sama ada benar-benar ke Zaidah ini adalah keturunan daripada Rasulullah yang dah convert masuk Katolik dan dia tukar nama Isabella. Isabella yang dijadikan oleh search tu Isabella itu sebenarnya ini
macam mana dia dikawinkan dengan Raja Alfonso yang ke-6. Dia different daripada different background ataupun different bangsa, daripada bangsa yang berbeza. Kemudian tu setelah dia masuk Katolik, dia kahwin dengan Raja Alfonso. Jadi daripada dia lah keturunan lahir, iaitu raja-raja yang memerintah macam Raja Edward yang ketiga yang memerintah England, sampailah keturunannya kepada Ratu Elizabeth. Itu dakwaan daripada sebagian ahli sejarah yang dikeluarkan oleh yang tadi kita sebut sebagai namanya Brooks Baker. Ini dakwaan daripada dia. Tapi apa yang dikritik oleh sarjana-sarjana Islam bukan macam tu. Dia kata setelah Rasulullah SAW wafat, pemerintahan Islam dilanjutkan. Kita semua sudah tahu sama-sama sejarahnya, iaitu Khulafaur Rasyidin. Kemudian tu habis Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah memerintah, kemudian tu hampir 100 tahun. Kemudian tu Bani Abbasiyah yang memerintah. Lepas itu, selepas daripada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian tu sampailah akhir pemerintahan daripada Ottoman. Kita tak pernah dengar iaitu Bani Abbas memerintah yang daripada Bani Abbasiyah terus ke Spanyol dan dia buat satu kerajaan di sana, dan tak pernah didengar pun bahawasanya Bani Abbas telah memerintah Spanyol, dan tidak ada keterangan-keterangan yang beliau ini sampai ke Spanyol. Kerana yang sampai ke Spanyol mengikut daripada sejarah Islam sendiri adalah satu khalifah ataupun anak kepada khalifah yang digugurkan ataupun yang dimusnahkan oleh Bani Abbasiyah yang sempat melarikan diri sampai dibuka sebuah pemerintahan di Spanyol. Setakat itu saja apa yang ada dalam sejarah Islam. Kemudian itu di dalam Bani Abbasiyah dia pun tak kenal siapa tu dinasti Bani Abbas. Kemudian tu daripada Bani Abbas ini konon-kononnya lah ada yang mengatakan dia sebenarnya sama, tetapi dia adalah dua orang yang berbeza. Pendiri Khilafah Abbasiyah adalah Abdullah As-Safah, tetapi dia adalah merupakan keturunan daripada Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu daripada paman Nabi yang disebut sebagai Bani Abbasiyah ini. Kemudian tu Abdul Qasim Muhammad yang dikatakan sebagai anak Abbas ini adalah masa sebela Bani Abbas pada masa Tawafi, iaitu masa setelah Bani Umayyah tidak lagi berkuasa di Andalusia. Jadi Bani Abbas sendiri ini tidak pernah menjadi kerajaan besar. Jadi dia sebenarnya bukan penguasa, barangkali dia hanya penghulu pada sebuah daerah. Dia bukan raja besar pun. Ini yang didakwakan oleh sebagian observer ataupun sebagai ahli sejarah Islam kita, iaitu tak disebut namanya, ada satu kumpulan ataupun satu research group. Kemudian berkaitan dengan Zaidah yang kita kata tadi, dia adalah merupakan anak Al-Qasim. Ada yang mengatakan dia anak Tamim, iaitu cucu kepada Al-Qasim, tapi ada yang mengatakan dia adalah anak Al-Qasim, yang mana dia juga adalah merupakan keturunan daripada Rasulullah. Ini pun dibantah oleh sarjana-sarjana Islam. Dia mengatakan mengikut daripada sejarah sarjana Islam, sejarah Islam sendiri, Zaidah ini bukan anak kepada Al-Qasim, tapi dia adalah hamba Al-Qasim. Jadi kalau hamba bukan daripada keluarga Abbas pun, apalagi daripada keluarga Rasulullah, jadi sangat jauh andaian yang dibuat oleh orang-orang barat terhadap Queen Elizabeth ataupun Ratu Elizabeth, orang yang sudah mati, tapi ini sudah jadi satu isu pula kan. Jadi daripada situ, apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Raghib As-Sirjani dalam buku beliau adalah merupakan sarjana sejarah. Dia mengatakan bahawasanya Zaidah adalah seorang hamba yang dinikahi oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah anak kepada Muttalib. Jadi kalau Al-Ma'mun anak kepada Muttalib, dia merupakan cucu kepada Al-Qasim. Al-Qasim daripada Bani Abbas. Jadi dia adalah merupakan cucu kepada Al-Qasim. Daripada Ma'mun inilah yang didakwa kahwin dengan Zaidah, maka dia telah menurunkan keturunan. Ada yang mengatakan pula isteri dia ini lari,
Iaitu yang namanya Zaidah dilari kerana terpesona dengan Alfonso VI. Alfonso yang ke-6 iaitu Raja Alfonso. Jadi dia lari ke Sevilla, kemudian tu dia kahwin dengan Raja Alfonso. Jadi dia sebenarnya mengkhianati suami dia sendiri yang kita kata namanya adalah Al-Ma'mun. Apalagi merupakan keturunan Rasulullah, kalau dia sendiri bukan daripada anak keturunan Abah Rasulullah jauh-jauh sekali lah. Takkan dia itu dapat mewarisi nasab daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu sedikit daripada yang dapat kita kongsikan bersama, kerana yang namanya Abbas ini adalah daripada Bani Lahab. Dia tak ada kena-mena dengan Bani Abbasiyah dan tak ada kena-mena pun dengan Bani Umayyah. Jadi ini sedikit keterangan daripada apa yang sudah saya jawab. Walau macam mana pun ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan apa yang telah dibentangkan oleh tadi Guru Speaker itu adalah merupakan satu kebenaran. Tapi kita berpegang dengan apa yang menjadi kesimpulan yang dibuat oleh pakar-pakar sejarah daripada Islam. Macam mana dulu cerita tentang Michael Jackson yang masuk Islam kan. Tapi berita itu tak keluar yang benar-benar dia masuk Islam ke tidak. Yang kita tahu abang dia saja tu yang masuk Islam. Tapi tak ada declaration yang dia masuk Islam. Kemudian tu selepas daripada dia mati, ada masjid di Singapura ni sembahyang lain untuk dia. Ini kadang-kadang sangka-sangka yang macam ni yang kita tak pasti, kita nak buat macam mana. Jadi orang tu pun agaknya berpegang daripada sumber lain yang dia pun tak cakap dengan kita pun tak tahu. Walau macam mana pun kita ambil itu sebagai satu kesimpulan awam lah. Maknanya umum kalau kata dia bukan Islam, dia bukan Islam lah. Pasal tak ada pemberitaan yang jelas. Dan sama juga macam ni, kalau ada pakar-pakar yang sudah mengatakan bahawa dia bukan daripada keturunan Rasulullah, ya sedikit. Lagipun kita nampak jelas-jelas dia bukan beragama Islam. Tak ada hak kita untuk buat sesuatu pada roh dia atau pada mayat dia. Itu sedikit perkongsian pada malam ini sebagai mukadimah. Sebenarnya saya nak cerita pasal mukadimah lain, tapi tadi sebelum datang sini tu dah dapat mesej. Jadi saya jelaskan kepada orang yang hantar mesej tu, iaitu daripada ahli kita yang ada di Turki sampai sekarang masih ada di sana. Dia semua keadaan baik-baik belaka. Jadi kalau siapa-siapa yang nak pergi Turki, kalau nak tinggal di sana, saya boleh bagi tahu address dia di mana. Daripada kita duduk kat hotel, dia dah boleh jadi guide kita lah. Saya dah ke Turki sebenarnya, tapi bila dia sudah pindah ke sana, dia pun selalu mesej bila nak datang Turki, saya kata dalam usia macam ni nak travel jauh-jauh macam tak larat. Okey, kita sambung apa yang kita tinggalkan pada minggu yang lalu, iaitu hadis yang ke-819 ini kerana patutnya hadis ni kita bincangkan pada minggu yang lalu tapi tak sempat. Jadi hadis yang ke-819 ni adalah di muka surat 192. Siapa yang ada buku yang nak refer boleh refer. Hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin As. Amr bin As ini merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia masuk Islam agak lambat. Sebabnya dia musuhi Rasulullah sangat-sangat. Dia kawan baik pada Khalid bin Walid. Jadi mereka kedua ni selalu bersekongkol, selalu anti-Islam. Mereka ini adalah merupakan orang pahlawan Arab. Kita kata pahlawan Quraisy yang susah nak ditandingi. Lagi-lagi Amr bin As dia bukan hanya bagus di dalam perang atau di dalam bersenjata, tapi dia sangat fasih berbicara. Lidahnya itu pantas sekali dan dia punya kriteria akalnya sangat bagus di dalam berucap.
Jadi beliau ni masuk Islam agak lambat selepas daripada Fathu Mekah bersama-sama dengan Khalid bin Walid. Cuma Khalid bin Walid kerana melihat makcik dia yang nama Maimunah kahwin dengan Rasulullah. Jadi apabila dia tengok makcik dia kahwin dengan Rasulullah, dia pun rasa kalau tidak betul takkan makcik aku nak kahwin dengan dia. Jadi dia pun tertarik dengan Islam yang akhirnya dia jumpa Rasulullah bersama-sama dengan Amr bin As. Okay. Amr bin As ni dia ada anak nama Abdullah. Dan Abdullah adalah merupakan sahabat Rasulullah juga kerana beliau ni masuk Islam lebih awal daripada bapa. Kita ceritakan sama-sama lah kerana Abdullah juga adalah merupakan cucu kepada makcik Nabi yang namanya Ummu Hakim. Ummu Hakim, makcik Nabi, kahwin, kemudian itu dapat anak nama Arwah. Arwah binti Karis. Arwah binti Karis kahwin dengan Amr bin As, dapat anak Abdullah. Jadi Abdullah ibnu Amr ni adalah cucu kepada makcik Nabi. Jadi ada hubungan keluarga dengan Nabi. Hanya agak jauh sikitlah dah sampai kepada peringkat cucu. Dan Abdullah ibnu Amr ni adalah merupakan orang yang sangat disayang oleh Nabi, salah seorang yang sangat disayang oleh Nabi kerana ibadah dia, kerana dia itu selalu datang kepada Nabi, dia minta lagi ibadah. Dia kata, aku suka puasa, boleh tak aku puasa 1 tahun sepanjang masa. Kata Nabi, jangan, kamu puasa dan kamu berbuka lah. Kemudian tu dia kata, aku melancar baca Quran, boleh tak aku menghatamkan 1 hari beberapa kali khataman. Kata Rasulullah, bacalah 3 hari 1 kali khatam, kemudian 7 hari 1 kali khatam, kemudian beberapa hari 1 kali khatam, 10 hari 1 kali khatam. Dia kata aku boleh buat lebih daripada itu. Dia minta lagi. Ya, dan dia adalah merupakan orang yang sangat beribadah, sangat taat. Jadi dia adalah merupakan salah seorang daripada sahabat yang banyak menyumbangkan meriwayatkan hadis juga seperti bapa dia ni. Dan hadis yang kita akan baca ni adalah hadis yang panjang sebenarnya. Ini adalah hanya potongan terakhir daripada hadis yang sebenarnya. Kerana hadis yang panjang itu adalah daripada yang diriwayatkan daripada Shimasah adalah Ibnu Shimasah al-Bukhari yang meriwayatkan hadis yang panjang tentang Amr bin As. Jadi Amr bin As ini hadis ini yang kita akan baca ini hanya sebagian ujung dia, iaitu habis daripada hadis yang panjang. Kerana hadis yang panjang itu diriwayatkan daripada Shimasah al-Bukhari. Beliau ini menceritakan, beliau mengatakan bahawasanya hadamna Amr bin As. Bila disebutkan perkataan hadam adalah menunjukkan bahawa seorang itu bakal mati kerana di dalam keadaan yang sedang nazar ataupun belum nazar tetapi sudah sangat tenang. Jadi ketika dia didatangi oleh maut iaitu Amr bin As, wa huwa fi siyabatil maut, iaitu di dalam ambang mati ataupun ambang kematian, fabaka tawilan, dia menangis seolah-olah dia itu mengenangkan apa dosa-dosa dia terhadap Rasulullah SAW. Ketika dia belum Islam, dia sangat benci pada Rasulullah. Sangat-sangat benci. Dia kata sampai kalau nak dikatakan nak cari orang yang paling benci kepada Rasulullah melebihi daripada Abu Talib. Ini adalah merupakan pengakuan beliau sendiri. Jadi apa yang dikatakan di sini, fabaka tawilan, beliau tu nangis lama. Wa hawala wajhahu minal jidal, dan dia sentiasa memandangkan wajahnya ke tembok, seolah-olah macam dia itu mengenangkan apa yang telah dia lakukan pada masa muda dia. Wajah anda menunggu, maka anaknya Yaqulu berkata, ya abata, wahai bapakku, amma basyaraka Rasulullah SAW berkata, dia kata, tidakkah Rasulullah SAW telah membawa berita gembira kepada kau? Ini yang diingatkan macam mana Rasulullah juga adalah orang yang sayang kepada umatnya. Apabila Khalid Al-Walid masuk Islam,
Kemudian itu diikuti pula oleh Amr bin As. Nabi sangat sayang kepada mereka kerana mereka memang diharapkan oleh Nabi masuk Islam kerana untuk menentang musuh-musuh Islam. Kita tahu Khalid bin Walid adalah pahlawan, Amr bin As juga adalah pahlawan. Maka itulah Rasulullah mengharapkan mereka masuk Islam. Jadi apabila mereka masuk Islam, apa yang telah dikatakan oleh anak ini, dia kata tidak akan Rasulullah beri berita gembira kepada kamu. Kemudian tu fa'aqbala biwajhihi, dia pun menghadapkan wajahnya kepada anak-anaknya. Faqala, maka dia berkata, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia kata, dalam banyak-banyak perbuatan aku, yang paling utama dan tak boleh aku nak kirakan ataupun boleh aku kirakan perbuatan yang paling utama ketikanya aku bersyahadat di hadapan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah momen yang paling gembira, momen yang dia sangat kata itulah di mana aku telah meredakan rasa benci aku kepada Rasulullah. Maka dia katakan, ini untuk ala atbaq salas. Aku sebenarnya telah hidup di dalam 3 peringkat, 3 period of time. Katanya, laqad ra'aituni wa ma'a'adu asyadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peringkat yang pertama katanya, demi sungguh pendapat aku katanya tidak ada satu orang pun yang bersangatan dia benci kepada Rasulullah SAW berbanding dengan aku. Wala ahabba ilayya, dan jadilah aku suka kepada diri aku. An akuna qad astamkantu, dia kata kalaulah ada peluang untuk aku membunuh Rasulullah, la kuntu minhu faqataltuhu, maka aku akan bunuh. Kalau ada peluang untuk bunuh Rasulullah, aku akan bunuh. Dan kalau seandainya perkara itu berlaku ketikanya aku masa itu melakukan pembunuhan, kalau kuntu, maka jika aku mati ala tilkal hal, pada keadaan yang demikian, laku min ahli falamma, maka tak terkala ya Allah Islam telah menjadikan Islam fi qalbi, dalam dada aku, dalam hati aku, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, ubsut, ulurkanlah yaminaka, tangan kanan kamu wahai Rasulullah. Wala ubayika, maka aku berbayang. Fabasata yaminahu, maka Rasulullah pun ulurkan tangan Rasulullah. Qal, maka berkata Amr bin As, waqabat itu, maka dia itu tak ulurkan tangan dia pula. Bila Rasulullah dah ulurkan tangan, dia tarik tangan dia. Dia tak jadi nak salam dengan Rasulullah, tak jadi dia nak bayang Rasulullah, iaitu faqabat tu yadi, maka aku tarik tangan aku, ya aku genggam tangan aku, tak aku ulurkan kepada Rasulullah. Qal, maka Rasulullah pun bertanya kepada Abu As, manakah ya Abu? Apa ini wahai Abu? Qal, qultu aradtu an ashtari. Dia kata, iaitu Amr bin As berkata, aradtu, aku berkehendak, an ashtari, iaitu menggunakan syarat kepada kamu. Rasulullah jawab, qal, Rasulullah jawab, tashtari, apa syarat kau? Katanya, tashtari itu bimaza, apa syarat yang kau nak kenakan? Itu maka Amr bin As pun berkata, ayyam surah li, aku nak Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa. Qal, Rasulullah pun jawab, amma alimta, adakah tidak engkau ketahui anna Islam
akan bahawasanya agama Islam itu yaitu makanan qablahu, iaitu menghapuskan apa-apa perkara yang sebelum kamu masuk Islam dan apa perkara dosa yang kamu lakukan masuk zaman jahiliyah. Apabila kamu masuk Islam, kamu dihapuskan segala dosa. Wa anal hijrata, dan bahawasanya hijrah, yaitu hijrah daripada Mekah ke Madinah, tahdimu, yaitu menghapuskan makanan qablah, apa-apa yang terjadi sebelumnya masa zaman atau era Mekah. Wa annal hajja yalimu makanan qablah, dan bahawasanya orang berhaji juga Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa apa yang sudah dikerjakan sebelum haji. Sebab itu orang yang pergi haji yang dia itu beramal benar-benar menghadap kepada Allah, memohon keampunan daripada Allah, maka dia itu dihapuskan dosanya ketikanya dia itu berwukuf di Arafah, minta pengampunan kepada Allah. Yang bagusnya jangan duduk di kemah saja kalau kita berwukuf di Arafah. Selepas daripada asar itu, ketikanya matahari nak terbenam, keluar daripada kemah, kita menghadap kepada Baitullah, kemudian doa. Itulah momen ataupun masa yang paling mustajab. Jadi kalau orang yang dapat berdoa ketika itu, yang biasanya ini yang selalu ingatkan mutawif lah kan. Kalau mutawif buat tak tahu je lah, orang ada tahu, orang tak tahu. Jadi sebab itu kita kata, kita berfikir ketikanya masuk zuhur itu, iaitu masuk waktunya, masuk waktu wukuf, kita kan sudah baca khutbah apa semua kan. Jadi kalau saya bawa orang itu, saya biasanya kena tugas macam itulah. Kita ada beberapa orang ustaz yang jadi mutawif, kadang-kadang saya giliran, kadang-kadang orang lain giliran. Jadi kita tak combine semua jemaah Singapura dia bawa kemah masing-masing. Jadi sampai ada waktu wukuf, nanti kita akan bangun khutbah, kita akan sembahyang, sama ada sembahyang jamaah yang antara zuhur dengan asar, dan kita akan duduk berzikir sampai lepas asar. Ketika matahari hampir terbenam, nanti kita bawa semua jemaah keluar, kita menghadap kepada kita, angkat tangan tinggi-tinggi, minta pengampunan kepada Allah, nangis-nangis. Itulah yang dikatakan dalam hadis ini, katanya wa anal hajja yahdimu ma kana qablahu, yaitu haji adalah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah Islam, tak dengar apa yang Nabi kata, iaitu dia dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu, maka dia kata, aku sangat gembira kalau nak dicari orang yang boleh dibandingkan dengan aku yang cinta kepada Rasulullah, takkan ada. Itulah cinta aku kepadanya. Dia kata ahabba ilayya, aku sangat suka, sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala anzalna fi aini, tak adalah yang lebih aku agungkan di dalam pandangan mata aku minhu selain daripada dia. Wa ma kuntu, dan jadilah aku merasakan, yaitu rasa sangat suka dan gembira, an amlaha ainai, yang memenuhi mata aku, kedua mata aku, selain daripada Rasulullah ijlalan, sebagai yang sangat aku agungkan. Walau subilta, dan jika ditanya an asifahu, sifatkanlah bagaimana kegembiraan kamu, dia kata ma'ataqtu li'anni lam akun amlahu ainai minhu, katanya aku tidak akan dapat berkata apa-apa yang dapat mensifatkan keadaan aku waktu itu yang sangat gembira, sampaikan seolah-olah kedua mata aku dipenuhi oleh kegembiraan melihat wajah Rasulullah. Dan ada yang mengatakan bila daripada hari itu dia tak berani nak pandang muka ataupun mata Rasulullah kerana saking nak mengagungkan wajah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau itu ala tilkal hal, dan ketikanya ataupun jika aku mati waktu itu, pada waktu dia sudah Islam, dia sudah berbaiat kepada tangan Nabi ataupun dia sudah bersalaman dengan Nabi,
Kalau aku mati waktu itu katanya la rajautu an akuna min ahli jannah, dan aku mengharapkan bahwasanya aku jadi ahli syurga. Cuma kemudian itu walina asya, maka berlakulah beberapa perkara ma'adri ma'ali, dan tidaklah aku ketahui apa yang telah berlaku di sekitaran kehidupan dia selepas daripada Rasulullah wafat. Kemudian tu faiza ana mutu fala tashabani na'ihatun, dan apabila nanti aku mati, dia bercakap dengan anak dia lah, dia berpesan kepada anak dia, maka kamu janganlah menangis, ataupun dikatakan di sini na'ihatun walana, dan janganlah kamu bawa menangis ketika dia nak menguburkan aku. Kemudian tulah sekali barulah hadis yang dalam buku ini, iaitu hadis yang sekarang 819, dan beliau mengatakan iza dapat tumuni, setelah kamu selesai mengkuburkan aku, maknanya tanah sudah ditimbus, fa'aqimu hamla qabri, maka kamu berdirilah di sekitaran ataupun di keliling kubur aku, fatra ma'atun haru tuzu, sekadar menyembelih beberapa ekor kambing, wa yuqassamu lahuha, dan bagi-bagikan dagingnya, hatta asta'nisa bikum, sehinggalah aku dapat berlama-lama dengan kamu. Dia sudah mati, sudah ditanam, tapi dia merasakan bahawa kalau kamu tak tinggalkan aku cepat-cepat, rasa-rasanya aku ni masih ada harapan untuk duduk lama ataupun untuk sembang. Kalau hidup sama hidup sembang lah, tapi ini satu mati satu hidup, maknanya dapatlah berlama-lama ada bersama dengan orang-orang yang mengantarkannya. Wa ahlama maza arajin, dan supaya aku dapat mengetahui apa yang harus aku jawab, bihi berusulah Rabbi, dengan pesuruh-pesuruh yang diperintahkan Allah untuk menyuruh aku di dalam kubur. Jadi ini adalah salah satu daripada hadis yang menunjukkan adanya takdir. Jadi kadar yang disebutkan di sini bukanlah makna kadar yang bukanlah maknanya sembelih kambing secara zahir, tetapi adalah merupakan period of time ataupun jangka waktu di mana seharusnya orang itu tidak meninggalkan tanah kuburan secepat-cepatnya. Selepas daripada ditanam saja, tak ada nak cakap apa-apa, kemudian tu terus balik, tak macam itu. Jadi ini adalah salah satu daripada apa yang telah disebutkan oleh Amr bin As. Bagi orang-orang ataupun bagi golongan yang tak percaya dengan takdir, mereka kata hadis ini adalah ijtihad sahabat, bukan daripada Rasulullah. Kerana memang hadis ini adalah yang diceritakan oleh Amr bin As ketika beliau nak mati. Jadi sebab itu golongan yang mengatakan tak ada takdir adalah kata ini adalah merupakan pandangan daripada Amr bin As saja. Dan satu yang sangat menarik yang kita nak ceritakan, sebab kerana dia menangis, kerana dia teringat, sebagian daripada ahli sejarah mengatakan Amr bin As ni ketikanya terjadi peperangan Siffin. Peperangan Siffin terjadi selepas daripada peperangan Jamal, iaitu ketikanya Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali. Jadi ini semua para sahabat, Muawiyah pun sahabat, beliau ni pun sahabat. Ini kira semua sahabat-sahabat besar, Sayyidina Ali lagi pun sahabat juga. Jadi apabila berlaku perselisihan di antara mereka, Muawiyah sebagaimana yang kita tahu dia memerintah, dia jadi governor Syam, dan tempatnya itu adalah di Damsyik. Jadi dia mengumpulkan banyak orang-orang di sana kerana dia adalah bukan jeneral perang dan dia kaya. Jadi dia minta Amr bin As ni supaya memihak kepada dia dan berperang dengan Sayyidina Ali. Jadi Amr bin As bersalah. Aku sayang kepada Rasulullah, sebagaimana pengakuan beliau ketika dia nak mati itu, tak ada orang yang lebih sayang dibanding dengan dia ketika dia masuk Islam dan bertemu dengan Rasulullah. Tapi sekarang aku nak memerangi pula menantu beliau, iaitu Sayyidina Ali. Macam mana aku nak menghadapi Sayyidina Ali?
Belah bagi. Kemudian tu dia tanya anak dia, Abdullah kata aku tak mau nak ikut kau. Dia kata kau lupa ke apa yang telah Rasulullah pesankan kepada kau? Kerana apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Abdullah ni, kerana satu ketika Abdullah ni menceraikan isteri dia. Jadi bapa dia kata kau balik semula tunjuk kepada isteri kau. Kerana isteri Abdullah ni favorite kepada Amr bin As, jadi dia tak kasih anak dia ceraikan. Jadi kemudian tu Amr bin As mengadukan perkara itu kepada Rasulullah dan Rasulullah panggil Abdullah. Bila dia panggil Abdullah dan semua dah tahu cerita, Rasulullah kata kamu rujuk isteri kamu semua. Dan kamu jangan membantah apa yang bapa kamu kata. Ikut apa yang bapa kamu kata. Jadi itulah yang dipegang oleh Abdul bin As yang untuk mempengaruhi anak dia Abdullah. Jadi Abdullah ni dia pun sayang kepada Sayyidina Ali. Dia tak nak masuk campur di dalam peperangan itu. Jadi oleh kerana di bapa dia bawa cerita ni, kamu tak ingat ke apa yang Rasulullah kata kepada kamu? Maka dia kata, baiklah, aku ingat. Dan dia berpihak kepada Abu bin As. Sama-sama berpihak kepada Muawiyah. Tetapi dia tak pegang senjata. Dia pergi ikut masuk medan perang, dia tak bawa senjata. Dia kata, kalau aku mati-matilah. Memang aku pun tak nak bunuh orang. Jadi akhirnya Amr bin As ni ketikanya dia di dalam keadaan dilema macam mana dia nak pilih siapa ni sebenarnya, nak memihak kepada Sayyidina Ali ke kepada Sayyidina Muawiyah. Ada sebahagian ahli sejarah kata Muawiyah kaya kerana harta. Amr bin As ni dia memihak kepada Muawiyah kerana nak harta. Tapi sebenarnya bukan kerana nak harta, sebabnya Amr bin As ni ada pihak yang mengatakan bahawasanya dia adalah saudara kepada Muawiyah. Ini cerita sensitif sikit lah. Cerita sensitif ni yang saya maksudkan kerana mak kepada Amr bin As yang namanya Nabirah. Nabirah ni adalah seorang perempuan yang telah dibeli oleh Abdullah bin Jun'ad. Kemudian tu Abdullah bin Jun'ad jual kepada orang lain dan akhirnya dia berkhianat dengan tuan dia, dan ada yang mengatakan dia dibebaskan. Kemudian ketikanya dia bebas itu, dia adalah termasuk salah seorang daripada wanita-wanita yang rumahnya ditaruh bendera merah. Okey, ini simbolik kepada wanita-wanita yang boleh didatangi orang laki-laki tidur dengan dia. Jadi bendera merah ni kalau diletakkan di luar kemah atau diletakkan di rumah, maknanya itu adalah rumah perempuan yang tak ada akhlak lah, ya. Kalau kita kata perempuan pelacur lah. Sebab tu agaknya sekarang ini kalau kita tengok budaya rape lain yang ada pada lorong-lorong rumah-rumah pelacuran tu, barangkali bermula daripada kisah ini. Kita pun tak pasti, tetapi seolah-olah macam bendera merah atau lampu merah ini adalah merupakan simbol yang seluruh dunia pakailah dalam masalah pelacuran ini dan rumah pelacuran. Jadi kalau kita kata perkara itu salah atau tidak, dalam masa hidup ataupun dalam kita kata budaya orang-orang kafir Quraisy ni, dulu orang-orang kafir Quraisy dia ada 4 jenis pernikahan ataupun 4 jenis kahwin. Pertama, perkahwinan yang pertama iaitu golongan yang pertama, seorang laki-laki kahwin dengan seorang wanita kerana nakkan zuriat. Mereka ni proper datang membina, kemudian itu ada mahar yang diberikan, pernikahan dijalankan oleh bapa kepada wanita. Dan ini yang dijalankan selepas daripada Islam datang. Jadi Islam terima pernikahan seperti macam ni, kemudian itu terus dia dijadikan sebagai syariat. Ada yang mengatakan pernikahan yang serupa ini masih dikekalkan di dalam Islam. Tetapi pernikahan yang 3 lagi itu yang telah dihapuskan oleh Islam. Kerana pernikahan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahan cara yang kedua adalah seorang laki-laki kahwin dengan seorang wanita, tapi dia nakkan anak yang daripada bangsa yang bagus. Ini dah jadi macam binatang lah kan.
Kalau kita ada baka tak bagus, kita kahwinkan dengan baka yang bagus. Kalau kita ada lembu yang tak bagus, kita kahwinkan dengan lembu baka bagus, nanti dapat anak yang bagus kan, macam tu. Itu dalam segi peternakan atau dalam segi pertanian, tetapi ini daripada orang pun sudah dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi apa yang mereka buat, suami tadi suruh isteri dia tidur dengan orang lain, yang mana orang lain ini adalah merupakan tokoh yang pandai, yang gagah, yang segala-galanya semua seolah macam kalau dapat anak dia sempurna lah. Itu pernikahan yang macam ni dihapuskan oleh Islam. Kemudian tu golongan yang ketiga, pernikahan yang ketiga, jenis yang ketiga adalah satu laki-laki didatangi atau tidur dengan satu perempuan didatangi oleh 10 orang laki-laki. Jadi apabila 10 orang ni dah tidur dengan dia, kalau dia mengandung dan dia lahirkan anak, kemudian tu nanti dia akan hantar surat kepada semua lelaki yang dia pernah tidur ni datang berkumpul. Kemudian tu dia akan panggil satu orang yang ahli di dalam perawatan. Maknanya tengok mata, tengok telinga, tengok mulut, tengok semua raut muka. Kalau anak itu mirip-mirip daripada salah seorang 10 laki-laki ini, maka orang yang lihat daripada raut muka itu akan kata anak ni datang daripada laki-laki ini. Kalau sekarang kita kata DNA lah, kita pergi cek DNA siapa punya anak ni, walaupun dia tidur dengan ramai lelaki tetapi satu mesti sangkut, yang itu yang akan datangkan keturunan. Jadi dulu tak ada DNA, tapi caranya macam itulah. Jadi apabila orang yang telah menetapkan keterangan bahawasanya anak ini wajahnya macam kamu, jadi laki-laki ini tak boleh tolak kerana masa itu adalah sebagai budaya yang dapat diterima oleh masyarakat. Itu yang golongan yang ketiga atau jenis pernikahan perkahwinan yang ketiga. Jenis pernikahan yang keempat adalah yang tadi kita kata rumah dia taruh bendera merah, jadi semua laki-laki datang. Yang ketiganya laki-laki yang datang, yang ada affair dengan mak kepada Amr bin As ni, yang namanya Nabirah ni, semua ini merupakan orang-orang besar Quraisy, iaitu Abu Lahab, pakcik Nabi sendiri pernah duduk dengan dia, Umayyah bin Khalaf, ini semua kira pembesar Quraisy, iaitu Hisham bin Mughirah, kemudian tu Abu Sufyan sendiri, dan As bin Wa'il. As bin Wa'il ni bapa kepada Amr lah. Jadi orang-orang ni pernah tidur dengan Nabirah. Kemudian tu Nabirah mengandung, kemudian tu lahir yang dinamakan Amr bin As. Sebenarnya Amr bin As ni wajah dia mirip Abu Sufyan, bapa kepada Muawiyah. Tapi ketikanya kalau wanita yang telah meletak bendera merah, dia tak payah nak panggil orang yang ahli raut muka untuk menetapkan siapa bapa anak yang dilahirkan, kerana dia memang sudah tahu tanda. Jadi semua orang boleh datang, dan ketika dia melahirkan anak, dia adalah orang yang berhak memilih siapa bapa kepada anak yang dilahirkan. Jadi kalau kita tengok raut muka itu sama dengan Abu Sufyan, dia mirip kepada Abu Sufyan. Tak ada langsung pun muka As bin Wa'il. Tapi oleh kerana As bin Wa'il dia orang yang sangat pemurah, dia bagi banyak wang ataupun banyak kesenangan kepada Nabirah. Jadi Nabirah kata, kalau aku pilih Abu Sufyan itu okey, kata dia, aku tak nak dia. Jadi dia sebut nama As bin Wa'il. Maka As bin Wa'il pun mau tak mau terpaksalah mengaku itu anak dia. Ini dapat dibuktikan kerana ada satu ketika orang bertaruh dengan satu orang. Dia kata, kalau kamu berani tanya siapa mak kepada Amr bin As ni, daripada pengakuan lidah dia, kita akan bagi dia 1,000 dirham. Ada orang yang berani nak sahut cabaran itu. Jadi dia jumpa kepada Amr bin As, dia tanya Amr bin As, siapa bapa mak kamu?
Dia kata mak aku adalah Salama binti Harmalah katanya. Jadi nama lain, dia kata sebenarnya itu nama dia Salama binti Harmalah, tetapi orang panggil dia Nabizah. Jadi betul lah bahawasanya Nabizah itu adalah mak kepada Amr bin As yang telah melahirkan dia, kemudian tu pilih As bin Wa'il sebagai bapaknya. Jadi kalau kita kata kenapa sebabnya Amr bin As ini memilih pihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan hanya semata-mata harta, tetapi adalah kerana darah, kerana hubungan keluarga, iaitu Muawiyah adalah hubungan adik-beradik satu bapa, iaitu daripada Abu Sufyan. Itu yang saya bincang benda ni dengan guru saya sendiri, guru baru kita lah, bukan kiai, guru baru kita tentang ini. Saya cakap dengan dia, tanya betul-betul tak dapat sejarah yang macam ni. Dia kata betul, confirm lah yang dia ni adalah anak yang diakui sebagai anak As bin Wa'il. Jadi kerana hubungan kerabatan atau hubungan kekeluargaan, maka dia pilih Muawiyah berbanding dengan Ali, walaupun dia sayang Ali sekalipun. Kemudian tu kita baca sedikit daripada apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Siapa yang nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Sebut Imam Syafi'i, Syafi'i itu kita tahu. Jadi Muhammad bin Idris, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu ayyuqra'a, dia kata disunatkan ataupun disukai bahawasanya membaca indah syai'un minal Quran di sisi mayat ataupun di sisi kubur. Wa in khatamul Quran indahu kana hasanah, dan jika dikhatamkan seluruh Al-Quran itu terlebih baik, katanya. Jadi ada tambahan yang boleh kita katakan bahawasanya kita dituntut untuk berdoa, untuk baca Quran kepada mayat. Jadi kalau ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tak sampai ke pahala kepada mayat, ini kalau Quran itu dibaca tanpa niat, tanpa tujuan. Maksudnya kita sudah baca, kita ada niat kita yang untuk menyampaikan bacaan pahala daripada Al-Quran itu kepada siapa? Kepada mayat, kepada ruh siapa? Jadi sebab itu kalau kita katakan, sebagian orang mengambil dalil daripada Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i mengatakan pahala bacaan Al-Quran tak sampai kepada mayat. Dia kata kenapa orang-orang yang bermazhab Syafi'i masih mengamalkan tahlil, malah imam mereka kata tak sampai, pahala itu tak sampai, buat apa kamu mengerjakan sesuatu yang sia-sia untuk tahlil, baca ni, kemudian tu benda tak sampai. Tapi kalau kita tengok keterangan-keterangan yang lain, contoh dalam keterangan ini sendiri, iaitu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, aku lebih suka ada orang membacakan Al-Quran itu di sisi kubur ataupun di sisi mayat, katanya. Lebih-lebih lagi kalau dapat dikhatamkan seluruh Al-Quran, katanya. Jadi maknanya kalau dia sendiri yang mengatakan bahawasanya pahala baca Al-Quran tak sampai, ini macam mana kontradiklah keterangan apa yang disebut ini. Imam Syafi'i sekali cakap boleh, sekali cakap tak boleh. Dia kata pahala bacaan Al-Quran tak sampai, kemudian tu yang ini macam mana pula? Kenapa pula dia suruh baca Quran di sisi mayat ataupun di sisi kubur yang mayat sudah ditanam? Kan kontradik. Jadi sebab itu ulama-ulama Syafi'i yang kemudian mereka itu mengatakan penjelasan daripada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah kerana ada tempat ataupun ada tujuan kita nak baca. Kita tengok ni mayat, kita bacalah, sebabnya kita tujukan bacaan kita tu kepada mayat. Sebab tu di dalam doa tahlil apa? Dalam doa tahlil, Allahumma ja'al sawaba wa qara'na wa nuran ma tarawna wa ma halalna, kan sampai kepada siapa-siapa ila ruhi sibulan. Kan ada tujuannya itu. Itu salah satu doa daripada doa tahlil yang sudah disusun oleh ulama-ulama sebelum kita. Jadi mengikut daripada keterangan ini sendiri menunjukkan bahawasanya bacaan Al-Quran yang dikatakan oleh Syafi'i sampai pahalanya kepada mayat. Kalau tidak, dia tak akan suruh. Jadi itu fahamnya, jangan kita
Saya dah banyak kali cakap, kita jangan argue sama orang, jangan berbantah dengan orang sampai nanti kita hilangkan silaturahim antara kita sesama Islam. Hanya sebab dengan perkara yang perkara ini sebetulnya bukan perkara besar sangat pun. Ini bukanlah perkara yang termasuk akidah sampai kita nak membantah-bantah. Apa yang dia percaya, dia percaya. Apa yang kita percaya, kita percaya. Kalau dia ada dalil, kita pun ada dalil. Kita pegang dalil kita yang akan nanti nak menghukum kita, nak kata itu benar ke salah, nanti di hadapan Allah. Selama kita ikut landasan yang pernah ditemukan oleh ulama-ulama besar, kita not to worry lah. Kita jangan bimbang sangat. Jangan terikut-ikut. Kita mesti firm apa yang kita percaya. Kita yakin apa yang kita buat. Waktu kita buat sesuatu yang kita tak yakin, kita buat kerana kita yakin benda ni ada, benda ni sudah dibincangkan oleh ulama-ulama sebelum kita. So be confident lah dengan kita dengar orang cakap ada ulama tak ada ke? Betul ke tak sampai ke? Kalau kita buat apa kita nak buat, daripada kita buat sekarang tak buat. Dan mak bapak kita menanti-nanti pula kat buku mana kiriman daripada anak-anak. Kita belum masuk buku. Kalau kita dah masuk buku, kita tahu rasa macam mana kita menantikan harapan kita kepada orang-orang yang hidup yang akan membacakan, yang akan mendoakan. Baru kita tahu. Selama kita tak, sekarang kita hidup, kita tak tahu. Tapi ini sudah diberitakan. InsyaAllah nanti kalau ada masalah lapang, ini dah 9.40 kita telajak. Kalau ada masalah lapang, kita akan keluarkan beberapa hadis yang bersangkutan dengan keadaan mayat di alam barzakh yang menanti-nantikan kiriman ataupun kiriman pahala daripada orang yang hidup. InsyaAllah walaupun ini merupakan hadis yang dhaif, tetapi dia dipakai oleh ulama-ulama yang menerima hadis ini sebagai untuk kita mengikut daripada fadail amal. InsyaAllah ya, kita sudahi sampai sini saja. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتهدي لنا بها من المجال وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصال الغايات خير في الحياة وبعد الموت وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kau saya nampak. Siapa yang meninggal? Oh, yalah. Terima kasih atas sama.